Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا وبين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang saya kasih sedang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesihatan, yang memberi kita kesempatan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita menyambung pengajian daripada kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Pada minggu yang lepas kita belajar berkaitan dengan bab yang ke-29, iaitu bab ma jaa fi qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu bab berkaitan dengan cawan minum baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah baca beberapa hadis, antaranya hadis yang ke-189, iaitu kita telah tahu bahawasanya cawan atau bejana bekas air yang Nabi minum, yang Nabi gunakan adalah diperbuat daripada kayu yang tebal, kemudian disalut dengan besi. Besi dengan tembaga yang mana dulu datangnya? Kalau di Malaysia kita, di tanah Melayu, di Nusantara kita, kedatangan besi lebih awal daripada tembaga. Kita biasa barang tembaga harga mahal. Tak, dia kalau nak kira sejarah, besi mari dulu. Baru tembaga. Kalau kita nisbah kepada zaman lah, zaman batu, zaman besi kan. Kalau Melaka tu dah ada dah tembaga, masa tu dah ada dah kan. Sejarah Melaka dah ada tembaga. Sebab buktinya daripada sejarah kita melihat penggunaan senapang ataupun senjata peralatan perang, terutamanya kalau zaman moden ni kita sebut pistol ataupun kita sebut senapang. Pada zaman Hang Tuah tu sudah ada dah digunakan peluru-peluru daripada bukan besi tapi tembaga. Itulah masyarakat kita, tuan-tuan. Bila kita bercakap soal sejarah, bukan kita cakap soal sirah Nabi, kita cakap soal sejarah Malaysia kita pun masih lagi dalam keadaan keliru kita ni. Duk pening lagi. Betul ke zaman dulu Hang Tuah ada pistol? Kau main-main, kau cerita tak? Ini sejarah, tuan-tuan. Bila kita kata sejarah, dia ada bahan bukti dia. Cuma beza kenapa kita belajar sejarah tak disebut bahasanya ni anak nak refer kepada kerajaan Melaka lah. Budaya ataupun kita kata bangsa Melayu kita ni, sejarah yang paling unggul adalah sejarah Melaka. Yang kita belajar berkaitan sejarah Melaka, cerita kehebatan Hang Tuah, kemudian cerita Tamin Sari. Setakat tu je kita tahu. Padahal sejarah yang betul tanah Melayu kita ni, terutama sejarah Hang Tuah ni, dia bukan pada Tamin Sari tu, tapi dia pada penggunaan senjata api yang hebat seperti meriam. Tapi dia tak panggil lah meriam, dia tak panggil lah pistol zaman tu, dia panggil benda lain. Tapi fungsi dia 100% seperti dengan pistol yang ada sekarang. Bermakna teknologi itu sudah ada lama dah di tanah Melayu kita. Kalau kita baca lagi, dia mari daripada mana? Mari daripada kerajaan Uthmaniyah. British, Perancis, Amerika masa tu masih mundur, masih jauh lagi nak banding dengan kerajaan Islam Uthmaniyah. Tapi kerana kita kata dari segi pemerintahan yang agak lama, pemerintah mereka pun mula alpa, terlalu tamak kepada harta, kuasa dan sebagainya, ramai daripada pengampu-pengampu dalam kalangan pemerintah yang akhirnya
kerajaan Khalifah Uthmaniyah sendiri pun jatuh. Kemudian hadis yang ke-190, Anas bin Malik cerita dia pernah tuang ke dalam bekas yang kita sebut tadi, bekas minum Nabi, iaitu air, kemudian air nabis, kemudian madu dan juga susu. Ana dah cerita minggu lepas bagaimana nak buat nabis tu, air nabis. Kalau ada yang dah buat, alhamdulillah. Kalau ada yang nak cuba buat, boleh buat, esok lusa boleh buat lah. Esok kita puasa, sepatutnya malam ni dah buat lah, pagi esok boleh minum dah. Bangun masa sahur tu kita minum segelas. Nabis ni bagus untuk pencernaan. Bila kita sebut pencernaan, maknanya sekali lah penghadaman. Nak buang air besar tu. Kurangkan makan benda yang protein, insya-Allah boleh buang air besar dengan penuh jaya. Dengan berjaya lah. Kita ni masalah kesihatan tuan-tuan, yang paling banyaknya masalah rumit ataupun kesukaran buang air besar dan buang air kecil. Dan itulah tanda yang mana menunjukkan seorang tu dah bermasalah dari segi kesihatan dah. Dia perlu tengok balik apa masalah pemakanan dia ke, ataupun dia ada masalah lain-lain ke, kena pergi jumpa dengan pakar lah. Kencing dengan berok, kita kata kena jaga tu. Kalau benda tu dua tu tak bagus, ada masalah. Kemudian malam ni kita masuk ke bab yang ke-30, iaitu babu majaa fi sifati fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab berkaitan dengan buah-buahan yang Nabi makan. Fakihah ni buah-buahan. Fakihah sebuah, satu biji, satu buah. Kalau kata fawakih tu banyak buah-buah kan. Jadi sini sebenarnya fawakih lah, maknanya banyak jenis-jenis buah yang Nabi makan. Hadis yang ke-191, Abdullah bin Ja'far berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha' birrutab. Rasulullah SAW pernah memakan kisah seperti buah timun ataupun tembikai Cina dengan kurma yang masak. Maaf, anda dah baca dah hadis ni minggu lepas. Tak apalah, anda bacakan. Maknanya Nabi suka gabung makanan sejuk dan panas, sifat makanan tu. Lepas tu orang tanya pula, jadi kita nak tahu macam mana makanan tu, sifat dia panas, sifat dia sejuk. Ulama dah tetap dah. Ulama apa? Ulama yang kaji berkaitan dengan pemakanan. Ramai ulama kita yang buat kitab, contoh Tibbun Nabawi, Ibn Qayyim Al-Jauzi, ataupun Ibn Taymiyah sendiri cerita mengenai kesihatan, ataupun tuan-tuan ada kitab tu anda tengok 2-3 kali dah, Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad tu anda lupa jilid berapa, kata silap jilid 5. Mari masjid awal buka jilid 5. Cerita dalam tu Nabi makan apa untuk Nabi nak lawan dengan sihir yang kena semasa Nabi makan, kesan daripada Nabi makan pohon kambing. Nabi ajar dalam tu, Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim Al-Jauzi. Jadi ulama-ulama ni selain zaman dulu, ulama mereka ni hebat dalam bidang agama, dalam masa sama mereka juga hebat dalam bidang-bidang sains perubatan. Dia berbeza dengan sekarang. Sekarang mungkin kita jurus kepada satu bidang ilmu, kita nak menjurus ilmu yang lain tu amat sukar, kerana mungkin masa. Mungkin benda tu sudah dipack dalam bentuk macam tu dah. Kalau kita belajar matematik, kalau kita belajar apa ni di IPG, Institut Pendidikan, belajar matematik ya, boleh. Yang lain tak boleh. Menyukarkan lah. Tapi tak apalah, itu kita kira aliran zaman dia macam tu dah. Ulama zaman dulu mereka mahir, mereka pakar dalam bidang agama, dalam masa sama mereka juga pakar dalam bidang kesihatan. Jadi hadis yang ke-192, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul bitikh birrutab. Hadis yang sama juga, Aisyah pun kata sama juga, iaitu Rasulullah SAW suka makan buah bitikh, tembikai, birrutab, dengan kurma yang basah. Kurma yang lembut tu, bukan kurma yang muda ataupun kurma yang keras tu, bukan. Dia kurma yang muda tu, yang warna kuning-kuning tu, yang tidak gelap tu, itu sedap. Dia rasa pahit-pahit manis kan. Sedap. Dia pahit-pahit manis, lepas tu dia agak rangup berbanding dengan yang sudah masuk ranum ni. Tapi kalau kita nak buat air nabis yang Anda sebut, yang Nabi minum tadi tu, dia kena kurma yang lembut,
kurma yang sudah matang. Kita buang dia punya biji dia, ataupun nak buang kulit dia sikit pun tak apa, celup dalam air lebih kurang 250 ml. Lebih kurang ataupun kurang pada ni pun tak apa. Buh dia dalam tu, kita pun tudung dengan piring. Tak perlu masuk dalam peti ais. Takut peti ais keluar nanti sejuk. Pagi esok nak minum sejuk ni tak berapa elok untuk kesihatan kita. Minum air paling elok awal pagi, ataupun untuk kita pertama kali minum pada waktu pagi adalah air yang sederhana, tidak sejuk dan tidak panas. Jadi Nabi campurkan buah bitir, buah tembikai dengan buah rotab, buah kurma. Kemudian hadis yang ke-193, Anas bin Malik berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan buah tembikai dengan kurma yang baru masak secara bersamaan. Ini hadis yang sama tapi periwayat yang berbeza. Maknanya matan dia hampir lebih kurang sama. Nabi makan kurma dengan bitir, dengan hirz. Ini adalah buah tembikai yang mana tumbuh di negara Arab. Dia macam tembikai, tapi saiz dia kecil daripada saiz tembikai kita. Kemudian dia ada macam bulu-bulu sikit. Tuan-tuan boleh tengok tembikai Arab ni dalam Google. Macam-macam jenis tembikai dah. Kita di Malaysia mungkin tembikai lebih kurang sama je, color lain, kuning dengan merah. Dekat sana saiz dia pun berbeza. Kalau di Jepun tuan-tuan, lagi luar biasa tembikai. Tembikai yang biasa kita jumpa semua saiz dia sepera bulat. Di Jepun anda tengok dalam National Geographic, dia boleh buat segi 3, dia boleh buat segi 4, dia boleh buat macam-macam segi. Hebat teknologi dah. Bila mana tembikai itu dah membesar, dia akan masukkan tembikai itu dalam satu acuan. Jadi tembikai itu besar, dia tak boleh lari daripada acuan tu, maka dia jadilah segi 3, segi 4 dan sebagainya. Teknologi dia, Allah alam sama ada dia boleh jual mahal dengan segi 4 tu kan, kita tak tahulah, ataupun rasa lebih sedap ke. Tapi itulah teknologi, kita kata melampaui cara kita fikir. Dan itulah kelebihan kita orang Islam. Bila mana kita nak bercakap soal makan minum, walaupun kita dapat satu teknologi yang maju, kita ada dia punya batas, dia punya aras dia, iaitu selagi mana makanan tu halal, maka boleh dimakan. Sebab anda nak kata tuan-tuan, di Jepun, lembu dia yang kita kata wagyu di Jepun ni, ada antara mereka yang ternak wagyu di dalam, kita kata hall, di dalam dewan, dan diikat kaki lembu tu tak pijak atas tanah ni, dia ikat. Jadi lembu tu pun kita kata macam ni, kaih dengan saiz lembu yang besar. Dan setiap lembu tu dia ada perisa masing-masing. Ni lembu ni perisa, anda sebut dah perisa arak, dia ada perisa, beberapa perisa arak. Ni arak daripada beras, daripada nasi Jepun. Ni arak daripada buah ni. Dan setiap orang yang nak bahagian daripada lembu, tokel lembu tu, dia akan pergi, dia potong bahagian yang dia nak. Dia nak kaki, dia potong kaki. Lepas tu bahagian yang lepas dipotong, dia akan jahit balik. Lembu tu masih hidup macam biasa. Lembu tu diberi minum arak yang tertentulah untuk memberi rasa pada daging dia. Na'udzubillah. Sebagaimana anda cerita tadi, kalau kita orang Islam, kita ada guideline kita halal. Kalau dah macam tu tak jadi halal dah. Dah jadi apa tu? Kalau dia makan pohon dalam keadaan gitu, dia jadi bangkai lah. Sebab Islam nak jadikan halal pada makanan, pada haiwan ni, kena sembelihan. Kecuali haiwan sungai dan di laut lah, itu lain lah. Jadi kalau pergi Jepun tu ingatlah, kalau nak makan makanan wagyu ni tak berapa harap mana, kecuali dia tulis pada kedai dia logo-logo halal, logo kosher ke, tak apa, tak ada masalah. Logo kosher kalau di Kuala Lumpur ada, anda pernah jumpa, tapi anda tak ingat di mana, di pavilion ke di mana. Satu produk tu logo halal tak ada, tapi ada logo kosher. Logo kosher ni kita orang Islam boleh guna pakai juga untuk makan minum ni lah.
Kerana apa? Kerana bila kosher ni orang Yahudi buat sembelihan yang sah, yang kita boleh makan juga. Maknanya sembelihan tu bersih dan halal, boleh dimakan. Logo kosher, tuan-tuan boleh tengok dalam internet, dalam Google, bentuk logo tu. Di Kuala Lumpur kita pun dah ada produk-produk kosher masuk. Kemudian hadis yang ke-194, Aisyah berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala al-bitikha bir-rutab. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memakan buah tembikai dengan kurma yang baru masak. Sama juga masuk hadis dia. Periwayat pun sama, sebab tadi pun Aisyah ada riwayat juga. Maknanya kita kena ajar makan, tuan-tuan, benda yang sejuk dan panas, kena gabung. Jangan makan benda yang sama unsur dia. Maknanya kalau dua-dua tu sejuk, ataupun dua-dua tu panas, ataupun dua-dua tu masam, dia boleh memudaratkan perut kita. Anda baca sikit satu artikel anda dapat berkaitan dengan bentuk-bentuk makanan, unsur-unsur makanan. Oh, tak jumpa pula dah. Lebih kurang macam ni, tuan-tuan. Kaedah dia, tak boleh campur benda yang unsur sama, sejuk sama sejuk, panas sama panas. Okey, kita ambil unsur yang panas, tuan-tuan. Unsur panas mesti daripada protein. Semua protein unsur panas. Daging, ikan, telur. Bermakna kalau kita ambil nasi, kita buh ayam goreng, lepas tu kita buh telur goreng. Ayam goreng combine dengan telur goreng, dia tidak bagus untuk perut kita. Kerana dua-dua tu ada sumber protein yang berbeza dia punya kandungan dalam tu. Lebih lagi kalau tuan-tuan makan daging, kemudian makan ikan 3 rasa ke, ikan siakat 3 rasa ke, lagi bahaya. Sebab perut kita dia akan bermasalah. Walaupun kita kata saya makan boleh, makan ketam, seafood boleh masuk dengan ayam, daging. Ya, kita kata mungkin boleh. Tetapi sebelum ni mungkin pernah ada rekod masa awak mula-mula makan dulu, mungkin ada masalah pencernaan. Ataupun bila dia lepas makan, mungkin esok tu tak ada masalah, 2-3 hari lagi ada masalah. Kebiasaannya yang tak boleh, kebiasaan yang ramai-ramai tak boleh adalah apabila dia mengambil, kita sebut raw ni raw vegetarian, raw sayur-sayuran mentah, sama ada dicelah sekejap ke, dengan protein yang dibakar atau disalai. Cukup bahaya, tuan-tuan. Bermakna ikan yang kita kata ikan bakar, makan dengan sayur, cicah, budu, sebenarnya bahaya tu untuk perut tu. Bukan bahaya pada protein yang pada ikan, tak apa. Dia bahaya kerana zat yang ada dalam ulam-ulam tadi, dia masih raw lagi. Raw ni dia masih, kita kata masih banyak lagi konten, kandungan zat-zat dalam tu, nak combine dengan protein yang ada dalam ikan ataupun protein dalam ayam, dia tidak sesuai. Yang sesuai macam mana? Ulam-ulam ataupun sayur-sayur tu dimasak, sama ada dijadikan berkuah dan sebagainya. Ya, ini artikel ni anda baca dalam satu jurnal daripada Jepun. Sebab Jepun dia tak ada makanan seperti sate di Malaysia kita. Kita makan sate, kemudian kita ambil apa? Kita ambil nasi himpit, kuah kacang, kemudian setengah tu adalah potong timun Cina sikit, ada bawang merah ke, setengah tepat. Makanan tu kurang baik dan ada risiko untuk dapat kanser. Kalau di Jepun, sekiranya mereka buat barbecue, maknanya panggang ayam ke apa, mereka akan banyakkan ambil salad-salad dalam bentuk sayuran, bukan buahan.
Sebab salad ni boleh dibuat daripada sayur ataupun buah. Dia akan buat daripada sayuran. Bermakna dia makan sayur tu banyak, salad sayur tu baru dia makan yang kita kata bentuk panggang atau sebagainya tu. Adapun kita memang terdedah kepada kanser makan sate tadi, kerana cara pembakaran sate tu dia boleh meningkatkan oksigen dalam daging protein tu. Tuan-tuan boleh baca detail lagi lah dalam internet pun banyak isu ni sebenarnya. Nah, jadi kalau nak makan sate cara menyihatkan ataupun daging yang kita panggang cara menyihatkan, pasti kita kena ada sayur-sayur untuk jadikan sebagai salad. Nah, bila kita makan banyak tu insya-Allah dia boleh cover lah. Nah. Kemudian hadis yang ke-195, Abu Hurairah bercerita, ni Abu Hurairah. كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليدا يراه فيعطيه ذلك الثمر. Ni hadis ni ada cerita pasal doa Nabi berkaitan dengan buah yang tumbuh di kota Madinah. Sebab Nabi SAW semasa baginda berdakwah di Mekah, baginda agak kita kata mendapat tekanan yang hebat daripada kaum Quraisy. Ada segi kemasyarakatan ataupun bersosial pun Nabi agak kurang, kerana buat Quraisy selalu kita kata boikot ataupun pulau Nabi. Mereka melabel Nabi dengan macam-macam lah, kata gila dan sebagainya. Jadi dalam hadis ni dia cerita apabila para sahabat melihat buah yang pertama, dia kata mereka akan segera memetik dan membawanya kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat di Madinah ni bila mana mereka tanam satu-satu tanaman dan bila masuk berbuah untuk kali pertama, mereka akan bawa pergi kepada Nabi SAW. Maknanya nak beri kepada Nabi rasa buah ni. Rasulullah SAW akan memegang buah itu sambil berdoa. Nabi bila sahabat beri buah, Nabi pun pegang dan Nabi berdoa, Ya Allah, berikanlah berkat kepada kami melalui buah-buahan ini. Berkatilah kota Madinah kami, berkatilah ukuran dan timbangan kami. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Sesungguhnya aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Ibrahim pernah berdoa kepadamu untuk Makkah dan sekarang aku berdoa kepadamu untuk Madinah. Dengan doa yang sama dipanjatkan oleh Ibrahim kepadamu untuk Makkah dan satu ganda lagi yang sama sepertinya. Kemudian Rasulullah SAW akan memanggil anak yang paling kecil yang baginda nampak lalu memberikan buah itu kepadanya. Maknanya cerita ni bila mana sahabat Rasulullah buat mari buah kepada Nabi, Nabi akan ambil, Nabi baca doa tadi. Lepas selesai Nabi baca doa, Nabi akan tengok budak-budak ada sekitar tu, Nabi akan beri buah tu kepada budak tersebut. Nabi baca doa berkaitan dengan keberkatan tanah Madinah. Begitu juga Nabi sebut keberkatan tanah Mekah. Dan Nabi sebut nama Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan juga hamba-Mu, maknanya hamba Allah. Kadang-kadang kita pun rasa pelik, banyak-banyak dalam doa Nabi ni, Nabi cuba kaitkan diri dia dengan Nabi Ibrahim. Malah dalam selawat kita pun Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala. Apa benda yang sebenarnya nak kait Ibrahim dengan Muhammad? Sebenarnya kita kena faham isu ni isu melibatkan silsilah Nabi. Nabi seolah-olah nak memberi penghormatan kepada moyang dia, iaitu Nabi Ibrahim, dalam bentuk doa, dalam bentuk selawat. Dan Nabi Ibrahim ni dia merupakan Nabi yang mana daripada zuriat dia melahirkan banyak-banyak Nabi yang lain lagi. Nabi Muhammad dia lalu daripada jalur Ismail. Ismail mak dia nama Hajar. Hajar isteri kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 3 orang isteri. Hajar melahirkan Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang lagi nama Sarah.
Nabi Ibrahim, isteri kedua dia nama Sarah. Sarah ni lah yang melahirkan Yaqub, melahirkan Ishak, melahirkan Yaqub, melahirkan Yusuf. Ni yang kita kata puak-puak Bani Israel, daripada jalur Sarah, isteri Nabi Ibrahim bernama Sarah. Ada setengah pengkaji dia kata ada seorang lagi isteri Nabi Ibrahim, nama dia Kenturah. Kenturah ni ada dakwaan kata, wallahu alam, mana tak tahu sejauh mana fakta yang dia dapat nak membuktikan kenyataan bahasanya Kenturah tu adalah keturunan Melayu. Wallahu alam, setakat tu anda tahu. Anda tak boleh pergi dalam lagi sebab anda bila cari dalam kitab Arab tak jumpa. Tapi dia duk cerita tu jajak habis putih Malaysia. Hak kecil tu pula Profesor Madya. Kita pun tak lawan. Cuma bila kita persoal dari segi hujah dia daripada sumber, kita tak nampak sumber mai mana. Sebab sejarah ni sebenarnya dia akan terhenti bila kita jumpa satu sumber dia. Mana kita jumpa buku ke apa dia buat rujukan. Kalau dia kata setakat buku dia sebut nama apa-apa, kita tengok cetakan tahun ditulis 1996, maknanya kita kata tak valid lah. Tak laku lah. Dia naknya 1800 kau 1600 tahun dulu, kau logik lah. Maknanya cerita tu dalam bentuk silsilah, ada rantaian dia. Kalau cerita buku rujukan dia 1990, dia buat rujukan, maka kita kata tak berapa kuat lah hujah dia tu. Wallahu alam. Tapi kalau tuan-tuan nak menarik rasa menarik nak ikut nak dengar tu boleh lah. Boleh tengok Kenturah tu. Kenturah. Isteri ketiga Nabi Ibrahim. Bermakna yang kita kata sekarang, Yahudi yang ada di Israel tu, mereka tak mengakui Rasulullah SAW ni daripada keturunan mereka. Kerana apa dia kata? Kerana Ibrahim kahwin dengan Hajar, keluar Ismail dan sampai ke zuriat Muhammad. Adapun kami, dia kata kami daripada keturunan Sarah, isteri Nabi Ibrahim nama Sarah, lahir kami semua. Kalau kita fikir logik daripada alasan nak mereka kata ni, yang kata Yahudi sekarang, sebenarnya dia daripada bapa yang sama, bermakna keturunan mereka sama sahaja. Keturunan Nabi SAW, keturunan Bani Israel daripada bapa yang sama, iaitu Ibrahim. Dan anda pernah terbaca satu pendapat daripada seorang ulama, keturunan Israel ataupun Yahudi yang ada sekarang ni di negara Israel tu, dia sudah tak ada purity dia. Kita kata tak ada ketulinan dia, sebab dari segi DNA pun bermasalah. Cuba tuan-tuan tengok Yahudi yang ada negara Israel sekarang, muka mereka pun berbeza-beza. Ada yang muka macam Arab, ada yang muka macam Afrika, ada yang muka macam Jepun, orang Cina pun ada. Tapi bila tanya orang apa, bangsa apa, Jew, dia kata Jew, Yahudi. Berbeza dengan orang Arab. Orang Arab tetap kekal dalam imej yang sama, dengan hidung mancung, dengan tinggi. Kita tengok orang Arab semua sama, tapi Yahudi ni berbeza-beza, menunjukkan bahawasanya keturunan mereka sekarang ni sudah campur aduk dah dengan bangsa lain. Tapi dia kata tak, bangsa dia, agama dia hanya boleh untuk keturunan dia saja. Bermakna kalau daripada na'udzubillah ni kita kata daripada orang Melayu kita ke rasa saya nak masuk agama Yahudi, nak pergi Israel, tak, dia tak akan terima tuan-tuan, sebab dia kira keturunan agama dia hanya untuk bangsa keturunan dia saja, nasab keturunan mereka saja. Kemudian satu hadis lagi, iaitu hadis 196. Ar-Rubai bin Muawiz bin Afra' berkata, ba'asani Mu'az bin Afra' biqa'in min ratab wa alayhi ajrin min kitha' zughbin wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kitha' fa ataituhu biha bihi wa indahu hiliyatun qad qadimat alayhi min al-bahrain famala'u yadahu minha fa'atani. Mu'az bin Afra' ni Mu'az bin Afra' ni dia adik-beradik dengan periwayat ni, Rubai bin Muawiz bin Afra', adik dia, anak saudara dia. Sebab Mu'az bin Afra' ni dia adik-beradik dengan periwayat hadis ni, iaitu Muawiz bin Afra'. Ni anda cerita dah dulu tuan-tuan, nama dua orang ni. Dua orang ni lah pemuda yang memberi jasa paling besar dalam sejarah Islam semasa perang Badar, yang membunuh Abu Jahal. Dua orang ni bukan kata usia 2-30 ni. Ni budak usia belasan tahun. Mu'az dan Muawiz bin Afra'. Masa perang Badar tuan-tuan,
Ni tengah kalut ni. Dia naik kuda mari dua beradik. Dia tanya 2-3 sahabat Nabi lain. Dia kata, mana seorang hak dikatakan Abu Jahal hak selalu kacau Nabi. Dia naik kuda sambil-sambil bawa pedih. Dua adik beradik ni. Jadi 2-3 orang sahabat Nabi tu kata, tak boleh, balik namanya. Tak padan nak masuk perang ni. Membudak lagi. Dia pergi tanya sahabat Nabi seorang lagi. Siapa hana lupa Abdullah bin Mas'ud kata Silana. Dia tanya, belum bisa tunjuk. Dia selalu naik kuda tu pergi hambak. Pergi hambak Abu Jahal. Mula-mula Muaz pergi tebah. Tak boleh nak masuk sebab Abu Jahal ni dia raja tuan-tuan. Dia ni Perdana Menteri kita kata. Jadi Abu Jahal ni dikelilingi oleh puluhan bala tentera dia. Hak nak cover dia masa perang Badar tu. Jadi bila dia masuk tak boleh, tangan dia pun kena tebah. Bila tangan dia kena tebah, dia tak kuat dah. Dia tak kuat dan dia mati. Adik dia pula pergi, Muawiz ni, riwayat hadis ni. Dia pergi masuk, dia heret habis dia buat mari semula sini, dia masuk sekali lagi, dia lawan 10 tu, siapa dia boleh tikai Abu Lahab atas paha. Tikai Abu Lahab atas paha. Lepas tikai Abu Lahab atas paha, memanglah kerana Abu Lahab ni dikelilingi oleh, kita kata panglima dia yang hebat. Dia mau ni pun tebah habis, mati. Dua-dua adik-beradik ni mati. Tapi dalam cerita perang Badar ni memang Abu Jahal ni akhirnya memang mati dalam keadaan paling hina tuan-tuan. Selepas mana dia luka, dia sudah tidak kuat dah. Jadi masa itulah Islam mengambil kesempatan. Kerana ramai dah tengok Abu Jahal sudah tidak bermaya. Kemudian Abdurrahman bin Auf masuk. Dan Abdurrahman bin Auf pergi kepala dia. Abdurrahman bin Auf tanya, "Gapo dia lagi hak munuk?" Kalau tak silap anak lah, dia jawab, dia kata, "Boleh menang kau hak ni lah. Boleh menang kau alik dia ni dah." Tu Abdurrahman bin Auf pacung kepala dia. Bermakna ni nak cerita riwayat hadis ni bukan kata sebarang yang budak. Termasuk Anas bin Malik kita kecek semua tu. Jadi Muaz bin Afra menyuruhku bagi membawa sekeping kurma baru masak dengan kisar kecil berbulu halus untuk Rasulullah SAW. Baginda begitu menyukai kisar. Aku membawa piring berisi kisar itu kepada baginda. Pada masa itu di samping Rasulullah SAW ada hadiah perhiasan dari Bahrain. Baginda mengambil segenggam penuh perhiasan itu lalu memberikannya kepadaku. Maknanya cerita ni dia bawa dalam piring ni. Muaz bin Afra ni bawa sepiring, ada kurma, ada kisar. Kisar ni adik-beradik dengan bitir, adik-beradik dengan tembikai lah anak rakyat. Tahu cuma dia punya sahih dia kecil sikit. Jadi bila dia buat pergi kepada Rasulullah SAW, dia tahu sebab Nabi suka makan. Nabi suka makan kurma campur dengan kisar. Bila Nabi makan apa semua, Nabi pun rasa suka. Nabi pun ambil lah hadiah hak Nabi boleh daripada Bahrain ni. Hak orang buat mari pergi ke baginda ni, baginda pergi kepada Muaz bin Afra. Kemudian anda baca surah di akhir lagi sudah mulai dah. Hadis yang terakhir 197. Hadis yang sama daripada Rubai' bin Muawiz bin Afra bercerita, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kina'in min rutab wa ajri zu'bin fa'atani mil'a kaffihi hulliyan aw qalat zahaban." Aku datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa sepiring kurma yang baru masak dengan kisar kecil yang berbulu halus. Lalu baginda membalas dengan memberi aku segenggam penuh perhiasan. Dalam riwayat cerita perhiasan tu adalah emas. Maknanya Nabi wi kepada Muaz bin Afra ni segenggam emas. Jadi kadang-kadang kita baca cerita Nabi ni kita jadi confuse kan? Duk cerita Nabi ni susah, Nabi ni miskin, Nabi boleh mana hadiah banyak kita mau, boleh mah ke apa? Dia gini, hana pernah royak dah dulu sebagai penutup malam ni tuan-tuan. Sejarah Rasulullah SAW ni kita kata mudahnya seperti seorang businessman yang ada pasang surut dia, ada naik turun. Tetapi kita kata konsisten Nabi berada dalam keadaan stabil. Hak riwayat-riwayat hadis cerita Nabi dalam keadaan miskin, sesok, apa kedana tu banyak hadis yang bermasalah sikit. Kalau kita semak balik, ada hak cerita Nabi tak makan 3 hari, ada Aisyah cerita Nabi kami tidak merasa dalam seminggu tu kekenyangan kecuali hari-hari tertentu dan sebagainya. Ada. Tetapi tidak menunjukkan Nabi ni terlalu miskin sangat, ada lah. Hak cerita Nabi berhutang dengan Yahudi, betul Nabi berhutang dengan Yahudi, tapi Nabi ada ikat janji.
Dan bukan menunjukkan Nabi ni terlalu susah, miskin lah. Kalau Nabi miskin, fikir logik tuan-tuan, kalau Nabi miskin, apa ke dana, bagaimana Nabi boleh kahwin dengan 9 orang bini? Nak sarang makan ke apa? Nah, setengah orang dia kata tak apalah, kita hidup cara zuhud lah. Nabi pun hidup zuhud. Nah, Nabi pun boleh nikah ramai hidup zuhud dia pun, dari babah lebih kurang nikah 4 orang. Nah, tak kena lah. Nah, biar ada kita ni berkemampuan. Kalau dari babah tak apa, tanah, banyak gerai tanah, banyak pin rumah, tak apa dah. Gitulah tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kita jumpa pada minggu depan untuk seterusnya, iaitu tajuk mengenai minuman Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum, shallit kalimatahum wa zalzil aqdamahum, sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya qahhar ya muntaqim ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya haziman ahzab, ihzimhum mansurna 'alaihim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر وانصر إخواننا مسلمي فلسطين. اللهم انصر وانصر إخواننا مسلمي فلسطين. اللهم انصر وانصر إخواننا مسلمي فلسطين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.